القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء هو والسميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترئيق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Semuliakan Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan-Tuan Pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad, Bandar Seri Senayan, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, para masyaikh, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan tinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita kehidupan dan kelapangan waktu untuk sama-sama kita mengisi waktu di antara waktu-waktu yang mustahak, yang mustajab, yang hebat dalam kehidupan kita sehari-hari, iaitu di antara maghrib dan isyak. Mudah-mudahan kita mendapat orang yang didoakan oleh para malaikat sebagaimana disabda oleh baginda Nabi, selagi seorang itu duduk dan berwuduk di tempat solat menunggu antara maghrib ke isyak itu, maka malaikat akan mendoakan kesejahteraan baginya, pengampunan, dan mudah-mudahan menjadi asbab ibu bapa kita dan orang kita kasihi mendapat manfaat juga daripada usaha kita yang sedikit ini. Tak kala ramai orang yang berharap untuk mendapat nikmat seperti ini, ada yang Allah Ta'ala belum rezekikan mereka, dan ramai juga yang telah ditarik daripada mereka nikmat itu, iaitu dia dah kembali ke rahmatullah, meninggalkan dunia yang fana ini, berpindah masuk ke alam akhirat. Yang pertamanya bermula perjalanan yang panjang di alam barzakh. Ramai tuan-tuan, kalau dikembalikan orang yang dalam kubur tu naik masjid ni 10 biji pun tak muat sebesar ini, penuh. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia ya Allah, sungguhnya kami akan melakukan amal soleh. Hari ini kami benar-benar yakin, tapi peluang itu dah tak ada, telah ditutup. Idza mata ibnu adam inqata alaihi illa min thalas, mati saja seorang anak Adam, manusia itu terputus segalanya kecuali 3: sadaqatun jariyatun wa ilmu yantafi'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Sedekah jariah yang dilakukannya ketika hidup, termasuk yang tuan-tuan buat sekarang. Sedekah itu ialah kebaikan, ya, termasuklah senyum itu pun sedekah, membuang duri di jalan itu pun sedekah, ya, sesuatu yang benar yang memberi manfaat kepada manusia dalam kehidupan. Yang kedua, ilmu yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah mereka yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita biasa dengar, kalau tidak bisa menjadi garam yang boleh menjadikan ikan itu tahan lama, janganlah menjadi langau yang membuat ulat. Langau ni sebenarnya elok juga tuan, dia ni pengurai. Kalau langau tak ada, bangkai tu macam mana nak hancur kan. Tapi maksud dia, garam itu menjadikan ikan tu ikan masin, tahan bertahun. Langau itu kalau dia bertelur 3 hari hilang ikan. Jadi kalau tak dapat memberi manfaat kepada orang lain, jangan kita mendatangkan mudarat. Pertama kepada diri sendiri, yang kedua kepada ahli keluarga, yang ketiga kepada masyarakat umum, dan yang terakhir wa waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Apa hukum mendoakan ibu bapa itu? Wajib. Kalau wajib tak dibuat, apa hukum tuan? Berdosa. Kata ulama, orang yang tidak mendoakan mak ayah dia adalah anak derhaka. Walaupun ketika hidup ibu bapanya dia khidmat,
Tapi lepas meninggal, waktu yang sangat getir tu dia terlupa. Maka derhaka ya. Sebab apa dalam Quran menyebut wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaklah engkau kata qul, itu fi'il amar. Fi'il amar itu maksudnya perintah. Bila ada perintah di dalam Al-Quran maksudnya wajib. Bila tak dibuat berdosa. Wajib kena buat, tak dibuat berdosa. Sunnah dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dibuat tidak berdosa. Kan? Sebab Nabi SAW apabila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana ke akhlak Rasulullah, wahai Sayyidatina Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlak baginda itu Al-Quran. Maksudnya apa? Buka Al-Quran. Setiap perintah yang ada dalam Al-Quran itu Rasulullah buat tanpa tinggal satu pun. Dan setiap larangan yang ada dalam Al-Quran itu Rasulullah tinggalkan, tak terbuat satu pun, walaupun tak sengaja. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, bagi yang ada kitab hadis Arba'in Al-Wafi Imam Nawawi ni boleh buka ya. Yang tak ada kitab bolehlah cari. Kita biasa baca Quran tuan-tuan, tapi kadang kita jarang baca hadis. Maksud saya baca dalam sirah bahasa Arab dia. Ya. Jadi kita cubalah. Kenapa 40? Banyak kita tengok himpunan hadis 40, Arba'in Imam Nawawi yang ini 40, akhlak mulia, susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam 40, penawar hati pun Tuanku Syekh Fahmi ada susun 40 hadis hari kiamat, 40. Sebab Nabi cakap bang siapa menghafal dan faham 40 hadis berkaitan agamanya, maka ia akan dibangkitkan di kalangan ulama dan fuqaha. Dibangkitkan tu bila kan? Bukan bangkit tidur, di hari akhirat nanti dibangunkan pada kubur, masuk dia di kalangan orang yang faqih dalam agama dan juga alim ya? Tapi bukan sekadar tahu, diamalkan dengan niat mengikut sunnah ya. Baik, kalau ikut catatan saya kita dah habis hadis yang ke-12, kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 tajuk dia saudara seiman dan seislam. Muka surat 151. Sebelum tuan-tuan, mari kita sama-sama baca niat i'tikaf, Fatihah dan selawat 10 kali dan kita bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hamzah. Abu Hamzah ni siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang kamu
sehinggalah ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksud dari sini tuan? Maknanya tidak sempurna iman seseorang yang mengaku beriman. Hadis ini tujuan kepada orang Islam lah, iaitu orang yang ahlul qiblah, orang yang semayang, orang yang mengaku beriman, dia yakin, dia menurut, patuh dan percaya dengan segala syariat Islam, maka tidak sempurna imannya sehingga ia mencintai saudaranya. Siapa saudaranya itu? Iaitu saudara se-Islam, saudara yang seakidah, yang seagama dengannya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah berkata dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid, Imam Mazhab Al-Malikiyah di Maghribi di zaman telah berkata, kumpulan adab-adab kebaikan bercabang dari 4 hadis. Maknanya kebaikan-kebaikan itu daripada 4 hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang beriman dengan Ta'ala dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap dengan kebaikan atau berdiam diri. Mana sifat orang beriman tu, dia bercakap perkara yang baik. Perkara yang lara, sia-sia, tak mendatang manfaat, dia tak nak bicara. Dia lebih suka diam. Ini satu. Yang kedua, ini pedoman yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita untuk kita pegang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kecantikan keislaman seseorang itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Maknanya tak ada hasil, tak ada apa-apa kelebihan yang dia dapat. Kalau dia tengok orang hantar berita, dia diam. Sebab kalau dia komen pun, orang yang dikomen dia tak pernah jumpa pun. Dia tengok dalam TV je. Tak pernah satu sekolah dengan dia pun. Kalau pernah pun tak ada kepentingan dia nak komen, maka dia diam. Sebab tidak mendatangkan manfaat. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW pada seorang yang diberi wasiat. Datang seorang sahabat, wasi ni, berikan aku wasiat. Apa jawab Nabi? La taghdab. Diulang sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah, la taghdab, la taghdab. Maksudnya jangan marah. Maka kesempurnaan iman seseorang itu, dia tak suka marah-marah. Dia tu nampak suka marah tu hati baik, bohong. Dia tu muka macam tu tak nak senyum tu hati baik, pembohong. Dia tu memang suka mencarut tapi hati baik, pembohong. Tak betul tuan. Nabi cakap, ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh badan seorang itu ada seketul darah atau seketul daging. Kalau baik ianya baiklah seluruh anggota badan. Kalau rosak ianya rosak seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan ni daripada rambut sampai ujung kaki. Mata, telinga, hidung, mulut, hati. Hati tak masuk pasal ala wahyal qalb. Ketahuilah itulah ia hati. Macam mana kita tahu hati tak? Bukan buah pinggang ke, bukan paru-paru. Al-Quran sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Allah Ta'ala tambah lagi penyakit. Bukan penyakit hospital, penyakit bagi orang yang mengaku beriman. Sifat mazmumah itu menyerang orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan orang yang fasik, bukan orang yang munafik. Orang munafik dia tak ada apa penyakit tuan. Ya. Penyakit itu datang pada orang yang sehat. Orang yang sehat dia diserang penyakit. Orang yang sakit memang dia dah sakit. Dia macam tu dia. Jadi penyakit kepada orang yang sakit memang dia bertambah-tambah sakit. Dan orang yang sehat nampak dia sakit. Faham tak? Maknanya orang yang elok macam tuan-tuan ni datang masjid, kita ni ada potensi untuk diserang. Lagi besar dia punya ni, lagi banyak dia punya ujian. Orang awam, ustaz, maulana, tuanku, mahguru, mufti, kata. Sehinggalah para nabi dan rasul, ujiannya besar.
Sebab belum tentu iman seorang tu sehingga dia diuji. Kita cakap kita sabar, maka diuji kita. Diuji dengan kehidupan seharian, orang rumah kita, anak-anak kita, kehidupan kita, tempat kerja kita diuji. Sebab tu bersyukurlah dalam setiap keadaan. Ya Allah, isteri aku ni daripada pagi tak berhenti bercakap, ini ujian ya Allah, untuk menentukan aku ni sabar atau tidak, bersyukur atau tidak. Ya Allah, suami aku ni tidur berkoruh, bunyi khabar orang semalih, bersyukur ya Allah, paling tidak dia duduk sebelah aku ni, bukan tidur kat mana-mana malam. Macam lelaki orang tak balik-balik dah 3 bulan, mana pergi pun tak tahu. Jadi bersyukur. Sebab apa? Itu ujian. Ya Allah, kau bagi aku bini garang ni untuk menguji kesabaran aku. Kalau tak diuji, kita ingat kita sabar ya. Itu yang biasa lah, tuan, contoh yang biasa. Bukan semua isteri, tapi dah sifat perempuan yang tu. Semua orang sama, lebih kurang sikit ya, lebih kurang sikit. Keempat, sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Atas sebab sedemikian, maka inilah rahsia mengapa Imam An-Nawawi milih empat hadis ini dalam kumpulan hadis 40-nya. Imam Nawawi tuan, Abu Zakaria ataupun Yahya nama. Dia An-Nawawi itu disebahkan pada tempatnya di Damsyik di Syria. Ya, yang menyusun kitab hadis Arba'in ni. Imam Nawawi bukan nama dia Nawawi, dia gelaran, laqab. Macam orang duk rantau, Rantawi, macam saya Gombau, Rembawi. Ini Nawa nama kampung dia. Jadi Nawawi, ya. Dia pun wafat, Imam Nawawi wafat di Nawa ni lah, di Damsyik, di kampung dia. Pada usia 45 tahun dan tidak berkahwin. Tapi ulama yang Allah Ta'ala berkat kehidupan bukan sebab dia umur pendek 46, tak, tapi berkat umur banyak kitab yang dia hasilkannya semasa hayat, termasuklah hadis Arba'in, Perintah Bustanul Arifin, Al-Azkar. Banyak ya, banyak. Baik. Kemudian keeratan berhubung masyarakat Islam, kasih sayang dan saling cinta mencintai ini apa? Islam meletak objektif agar manusia hidup dalam berkasih sayang, di mana setiap individu berusaha untuk mewujudkan kebaikan untuk kesemua orang dan kebahagiaan dalam masyarakat, sehingga hidup mereka diliputi oleh keadilan, ketenangan, tersebar setiap jiwa dan terbentuklah satu masyarakat yang saling bantu-membantu dan bergotong royong di antara satu sama lain. Maknanya tanda keimanan seorang itu, dia memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, seseorang yang beriman itu memandang semua orang itu dengan penuh kehebatan, dan tidaklah ia memandang dirinya yang hebat. Adapun orang alim itu memandang si jahil itu dengan penuh kehebatan, bahawa dia ni jahil, melakukan kesalahan sebab dia tak ada ilmu. Aku ni berilmu baik maksiat, memang aku ni tak guna. Si jahil memandang si alim itu hebat. Dia ni alim, dapat dia menyampaikan ilmu, dapat dia mengajar manusia buat kebaikan. Subhanallah, mudah-mudahan aku boleh jadi macam dia. Maka dia berusaha ke arah itu. Yang kaya memandang si miskin dengan penuh kehebatan. Ya Allah, kau beri dia kemiskinan. Alangkah bahagianya dia pada hari yang tidak ada apa-apa, hari itu tidak memberi manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak-anak, kecuali orang datang kepada Tuhan dengan jiwa yang sejahtera. Orang ni tak ada apa-apa ya Allah. Tak banyak soal, basikal pun tak ada, jalan kaki ke hulu ke hilir. Dia cuma disoal tentang anggota badan. Sedangkan aku kereta 30, rumah 5 balai, isteri, anak, jawatan itu ini, duit, banyak soal. Yang si miskin memandang si kaya dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, kau anugerahkan dia kekayaan, dapat dia membantu membangun masjid, menolong orang miskin, membangun negeri, rasa pahala. Sehingga orang Islam itu memandang orang kafir itu dengan kemuliaan. Ya Allah, hari ini dia kafir, satu hari kau bagi dia hidayah,
maka dia memeluk agama dan tak lama dia mati, maka berasih dia ibarat bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan aku 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sebagai orang Islam. Apa yang aku buat ya Allah? Amalan kurang, sedekah pun tak ada, buat kebajikan pun tidak, masjid surau pun tak sempat, banyak aku tak sampai ya Allah. Mulia dia, dan aku pun tak tahu kesudahan aku ni kat mana ya Allah. Matikanlah dalam husnul khatimah. Jadi semua orang beragak, sehingga yang tua memandang yang kecil pun beritahu dia, anak kecil ni tak ada dosa, suci, baru ada kasih sayang. Ni pandang budak-budak benci. Ni dah tak ada dah budak-budak dalam masjid ni tuan. SOP tidak membenarkan kanak-kanak datang masjid, kan tonang kan. Ku tak lu berlari, kita marah. Terperanjat lagi lah. Jangan dimarahan. Sebab 50 tahun saat dia jadi imam kat depan lah. Tak payah 50, banyak benar kan. 25 tahun saat dia akan jadi imam, dia dah masuk tahfiz. Kita dah jalan. Tah kubur mana, tah jimah, tah kan kubur baru, tah bila buka, wallahu alam. Kesendaian, ke makam tuan, balik kampung, balik Kedah, balik ke mana-mana lah, kita pun tak tahu. Inilah generasi yang akan datang memenuh masjid ni. Syukur alhamdulillah. Kan? Jadi tegur dengan baik. Kanak-kanak mana orang besar pun dengan penuh kemuliaan kecil, barulah ni ikut sunnah. Iman yang sempurna ialah usul iman itu akan terhasil dengan tasdik, iaitu membenarkan di dalam hati, iaitu tasdik yang jazam, iaitu kuat tanpa keraguan dan syak wasangka, ketundukan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan beriktikad dengan lain-lain rukun iman, iaitu beriman dengan para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Usul iman tidak bergantung kepada sesuatu selain daripada perkara demikian. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahawa akar tunjang iman itu tidak akan tercancap dan tertanam kuat dalam jiwa insan, tidak akan bertempat kukuh dalam hati dan tidak menjadi sempurna dalam diri seorang muslim, melainkan apabila insan itu menjadi seorang manusia yang baik dan jauh dari sifat keakuan dan busuk hati. Keakuan ni apa tuan? Aku punya pasal lah, aku bos, suka aku lah, aku suami, suka aku lah. Kau dengar kan, jangan melawan mana kan. Kebencian dan hasad dan tidak mencintai seseorang insan itu melainkan dengan apa yang dicintai untuk dirinya sendiri dalam bentuk keselamatan dari kejahatan dan kesakitan, bersyukur-syukur dengan kesenangan hidup, kejayaan dengan peroleh kerana Allah dan hampir kepadanya. Mana kita nak saudara kita bersenang tuan, bukan kita hina. Kita ni kadang bila tengok orang naik motor hujan, tengok ni orang malas belajar ni, nampak naik motor tu, kau nak jadi macam tu, belajar rajin. Ya Allah, ini apa? Apa contoh yang kita bagi pada anak-anak kita? Padahal yang kita cakap tu, kereta 8 ke rumah saja, dia keluar petang tu nak bersisia dengan rumah naik motor, hujan pula kebetulan. Mana adab kita? Tengok orang menego, payung dia terbang, kau tengok orang tu susah, tu malaslah dulu tu. Ya Allah, apa adab kita? Apa akhlak kita? Sepatutnya kita menangis tengok. Sepatutnya aku kena bayar zakat dekat sini 1 juta ni, kono kerja banyak-banyak bagi duit supaya dapat dibantu orang-orang. Bukan kita menghinakan dia. Kita bagi contoh apa kat anak-anak kita. Semua orang tuan tak ada yang nak hidup susah, tak ada. Tapi Nabi berdoa, ya Allah, hidupkan aku miskin, mati aku miskin, dan bangkitkan aku bersama orang miskin. Kita tak berani baca doa tuan, sebab apa? Sebab kita tak sampai tahap tu, dan kita tak pernah, jarang kita dengar. Bolehlah kita baca. Maka ulama membahaskan tentang doa ini banyaklah. Miskin itu maksudnya miskin daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah itu sekaya-kaya manusia, zahiran wa batinan. Ya. Cuma keadaan tu kita tak boleh nak ni kan, sebab kita tak sampai pada keadaan yang demikian. Tetapi itulah hakikat kan. Kita doakan. Kita doakan. Itu tanda iman seseorang. Bila dia mandang saudara dia susah, ya Allah, Tuhanku selamatkan mereka. Ini berniaga ni kono-kono ni, ya Allah, berilah dia kesenangan. Kalau orang tu menjual, jangan ditawar. Yang menjual tu adalah makcik umur 75 tahun, jual telur itik sebiji 80 sen. Kita pergi sorgah dah 50 sen tak boleh cik. Apa nilai 30 sen sebiji tuan? 10 biji baru RM3. Di mana akhlak kita? Di mana kasih sayang kita?
Sepatutnya bagi dia 10,000, makcik ambil 10,000 ni, makcik balik berehat. Yang kita tanya anak makcik kau jawab apa pun tak payah. Dia macam tu akhlak. Kita tengok saudara kita masih bekerja di saat kita alhamdulillah dapat duduk dalam masjid, dalam surau. Kita doa, ya Allah kurniakanlah segala kebaikan kepada saudara aku yang mencari rezeki pada waktu ini. Bagi mereka rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat. Sehatkan tubuh badan mereka, bahagiakan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Itu doa kita. Sebab tu banyak kita dengar orang cakap, saya tak mampu nak tolong tuan, nak bagi duit, harta saya pun tak ada, nak tenaga saya pun tak sihat, saya hanya mampu berdoa. Itu orang yang terbaik dah. Orang yang mendoakan saudaranya di kala saudaranya tak tahu dia doa, inilah antara amal-amal yang terbaik. Itu kita kena buat. Bukan kita bagi contoh orang tu, tu dia malas tu akibat, tu tak guna, tu akibat. Itu tak, jangan ya, berdosa gitu. Kesempurnaan iman akan wujud dalam diri setiap muslim dengan cara yang pertama, hendaklah mencintai suatu kebaikan wujud pada dirinya dari perkara yang harus dan amalan ketaatan dikerjakan turut wujud pada diri saudaranya. Kita yakin bahawa segala yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita tengok ada saudara kita yang buat menyeleweng, maka kita nasihatkan dia. Ada orang tanya saya, ada satu box Bali boleh tengok semua siaran, boleh tak? Saya kawan, dia tanya ke orang rumah saya, cakap tak boleh, sebab tu kira macam curi lain lah. Wifi orang sebelah kita tak boleh ambil lah, walaupun tak nampak. Sebab itu manfaat. Apa lagi selipar balik daripada masjid pergi khidmat orang ni dengan sengaja, tak boleh. Itu termasuk dalam mengambil manfaat, tidak dibenarkan. Habis kalau dah terbaik macam mana, minta ampun, kemudian ganti kalau boleh ganti, kalau tak ada kemampuan sedekahkanlah dengan nilai yang lebih kurang. Taubat. Tak boleh buat ya. Begitu juga setiap perkara yang dibencinya akan merupakan maksiat dan kejahatan turut tidak suka seandainya perkara tersebut ada pada diri saudaranya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar manahallahu an. Sebenar-benar orang Islam ialah orang yang selamat saudaranya daripada kejahatan tangan dan lidahnya, dan sebenar-benar orang berhijrah itu yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Mana orang beriman tu orang lain selamat daripada kejahatan tangan dan lidah. Maknanya tangan dia ni tak memukul, tak buat sesuatu, lidah pun tak mencaci cerca, mengumpat, mengadu domba. Aman dia orang. Ini sebenar-benar orang beriman. Maka ia berusaha membaiki saudara se-Islamnya sekiranya beliau melihat kekurangan pada saudaranya dalam menjalankan amalan-amalan ketaatan kewajiban sebagai seorang muslim, atau kekurangan dalam agamanya, beritahu, jom kita ambil masjid, kita i'tikaf, kita duduk majlis ilmu, kita solat jemaah, pahalanya 27 kali ganda. Macam tu juga kita ajak dia meniaga. Perniagaan ni insya-Allah menguntungkan, mainlah sama kita buat. Sebab saya dah buat 2 tahun, alhamdulillah berjaya. Tapi kita tak, kita pandai masak, kita tak ajar orang masak lah. Kan dia pandai kan, macam mana pula ada yang nak disuruh baik apa. Itu termasuk ilmu yang manfaat. Kita ajar, dia pandai masak, dia berniaga, dia buka kedai makan, dia kaya-kaya, dia bayar zakat, dapat dia kita pahala sehingga hari kiamat. Kemudian bersegera kepada kebaikan untuk saudara se-Islamnya dan dirinya sendiri, dan menunaikan hak-haknya sebagai ia menyintai atau menyukai orang lain melakukan kebaikan terhadap dirinya. Dia suka sehat, dia nak saudara dia sehat, dia beritahu makan apa, macam mana senam nak kena buat, apa yang nak dijaga. Dia suka kaya, dia ajak saudara apa yang elok, apa yang bisnes yang ni. Dia nak masuk syurga, dia pun ajak baca. Ni kerja siapa tuan? Inilah kerja Nabi SAW. Sebab tu al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, sabda baginda, ulama tu orang alim lah, tuan-tuan guru kita. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Kalam daripada lidah para rasul. Tak ada harta. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari selepas kewafatan baginda Nabi SAW, beliau pergi ke pasar. Siapa yang nak harta peninggal Rasulullah, jom ke masjid sekarang. Orang dengar harta ni berlugu, orang pergi.
Mana ni? Kan? Sudut ni orang baca hadis, sudut tu orang baca tafsir, sudut ni orang buat fiqh, sudut ni orang ni. Mana? Inilah ni harta peninggal Rasulullah. Segala ilmu yang menyelamatkan manusia. Ilmu yang menyelamatkan tuan tak boleh dibayar dengan dunia ni. Orang yang solat subuh sebelum subuh 2 rakaat, ganjarannya seperti dunia dan segala isinya. 2 rakaat tuan, 10 minit pun tak sampai. Kenapa kita tak nak? Sebab pertama kita malas. Yang kedua kita tak ada pengetahuan. Sebab apa kita tak ada pengetahuan? Sebab kita malas juga. Malas nak ambil tahu. Kalau dah tahu kita malas nak buat. Kalau dah buat kita malas nak bagi orang lain. Biar aku seorang lah dapat dunia ni. Orang tuan-tuan cendawan busut kalau kita belilah. Kalau tengok yang patah-patah tu kutip ke ramai tu. Hari tu saya jumpa cendawan busut panjang-panjang, saya cabut pasal cabut seorang-seorang. Hokap kata dah tahu tak hokap tuan? Nak keluar cakap orang bawah. Hokap tu macam dia seorang nak. Jadi kalau dia ramai macam ni ada cabut tercabut-cabut patah dia. Tapi kalau dia seorang bertenang. Jadi dia nak seorang. Dalam agama tak ada yang tu. Kita boleh cemburu kalau kita tengok orang tu. Nabi cakap 2 keadaan. Yang pertama orang yang pandai mengaji Quran, dia mengajarkan. Yang kedua orang yang banyak harta, dia bersedekah. Itu boleh kita jealous kat dia. Kalau aku pandai lah mengaji macam dia ni, aku mengaji je lah sehari 3 juz ni, tapi tak apa nak pandai. Macam mana ni? Apa belajar. Hasad yang tak dibenarkan ialah kita nak seperti orang tu dapat, tetapi kita nak orang tu dikurangkan apa yang dia ada. Itu tak boleh. Dia tu kaya, bila dia susah kita suka hati. Itu tak boleh. Tidak dibenarkan. Tidaklah menjadi alamat kekurangan iman dan sifat hasad sekiranya seorang muslim itu meminta dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakannya kelebihan-kelebihan akhirat, di mana orang lain melebihinya dalam pemilikan kelebihan-kelebihan tersebut. Berlumba-lumba untuk memperoleh kelebihan dalam perkara agama bukanlah dinamakan hasad. Ini dah. Tapi ia adalah sifat kesempurnaan iman. Nak buat macam-macam itu bukan hasad. Tengok orang sembahyang, kita nak pergi sembahyang masjid. Tengok orang mengaji, kita nak mengaji. Itu bukan hasad, itu maknanya berlumba-lumba untuk menambah sifat kesempurnaan iman, iaitu beliau berusaha supaya kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada saudaranya turut dimiliki. Ini bagus. Bukan kita bawa orang daripada taat kepada tak taat. Manakala hasad ialah sifat ingin memperoleh kelebihan yang ada pada diri orang lain. Dalam masa yang sama ia juga nak supaya kelebihan dimiliki orang itu berkurangan. Sebab tu kita senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Maka tuan-tuan pun dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, faedah daripada hadis ini ada 3. Gesan agar menyatu padukan hati manusia dan berusaha agar mengatur kehidupan mereka. Ini adalah ajaran agama Islam yang penting, di mana setiap muslim mestilah berusaha ke atas itu. Yang kedua, membersihkan diri dari perasaan sifat hasad. Justru sifat inilah yang menafikan kesempurnaan iman. Kerana sungguhnya hasad itu mewujudkan perasaan benci akan orang lain, mengatasinya atau menyamainya dalam kebaikan. Bahkan kadang-kadang ia berharap-harap agar kebaikan itu terhapus dari diri saudaranya itu, dan iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perlakuan maksiat. Jadi Nabi kata, man la yarham la yurham. Orang yang tak mengasihi orang lain, dia tak dikasihi oleh Allah dan manusia lain. Itu ada masalah pun tuan, masalah hati. Bila kita tak suka, tak boleh. Termasuklah orang kafir pun kita kena doakan, ya Allah, berilah kawan aku ni hidayah supaya satu hari nanti dia dapat cahaya keimanan tu, lalu dia beriman dan dia masuk syurga. Sebab tu Nabi bila tengok mayat orang kafir lalu, Nabi berdiri, Nabi bersedih. Nabi kata terlepas seorang. Maknanya Nabi sedih tu bukan apa, sebab orang tu memang dia kufur, dia masuk neraka. Kita nampak kereta mayat lalu, jangan kita orang tu nak kena bakar supaya masuk neraka, jangan. Ya, sebab nasib dia begitu. Kita doakan yang ada ni supaya mereka dapat cahaya keimanan, apalagi sahabat baik kita. Wallahu alam. Cukup sekadar itu tuan-tuan, masuk waktu dah kan. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap daripada kelemahan dan kealpaan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Tak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, sekadar peringatan untuk diri sendiri dan kita semua. At any time kita boleh mati tuan.
Atas apa sebab kita akan mati ya. Satu hari kita akan ingat yang kita cakap ni bila kita dah masuk kubur. Dia seolah-olah mimpi, dah masuk kubur. Dan semua orang akan dihimpunkan pada hari Yaumul Hashr, hari penyesalan ya. Yaumul Hashr maknanya hari penyesalan. Semua orang menyesal, kenapa lah dulu aku tak mengaji, tak duduk dalam masjid, tak nak majlis ilmu, tak nak berdakwah orang, tak nak bersedekah, tak nak tolong makcik-makcik tu merin, tak nak itu, tak nak ini, banyak yang kita nak ni ya. Jadi kita bersyukurlah hari ni Allah Ta'ala bagi kita kesempatan, dan kita berdoa mudah-mudahan kesempatan ini terus istiqamah. Allah Ta'ala bagi kita istiqamah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.